Okey, kembali kita sekali lagi dalam segmen dalam sembang Q&I untuk edisi Hari Guru, iaitu apa tema kita? Ingat tak? Ah, apa dia? Guru tunjang sekolah sejahtera. Ayu jangan ingat My Sejahtera je. Okey? Ingat juga cikgu adalah tunjang kesejahteraan sesebuah sekolah. Okey, kita nak raikan cikgu-cikgu di Malaysia hari ini, okey, dengan menjemput mereka khas untuk join kita untuk sembang UNI hari ini. Kali ini dari negeri mana? Okey. Tak ada pula barang-barang dari Penang kat sini. Sudah tersebut pula dari Pulau Pinang. Okey, kita ada cikgu ni, dia special. Okey, kerana dia adalah pegawai kaunseling di college. College mana tu? Mari saya sebutkan. College Vocational Seberang Perai. Ada ramai tak viewers kat sini dari Seberang Perai? Angkat tangan. Ada. Komen. Okey, tunjukkan support. Okey, ajak lagi, mai lagi, banyak lagi orang Seberang Perai untuk tonton kita punya sembang UNI hari ini. Mana tahu saya mereka semua jerit, cikgu saya, cikgu cek. Saya tak tahulah betul kan. Okey, mungkin dia akan cakap macam tu lah. Mai. Alright, okey. Tanpa saya berlengahkan masa, saya ingin menjemput cikgu ataupun pegawai kaunseling ini dari Pulau Pinang. Okey, saya tak nak sebut nama dia. Biar dia perkenalkan diri dia sekejap lagi. Okey, dipersilakan. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih Dr. Wani. Saya Puan Hafilah binti Said, berasal daripada Pulau Pinang, berumur 55 tahun dan pernah berkhidmat di beberapa negeri lah. Posting di Pulau Pinang. Kemudian berhijrah ke Selangor, balik ke Pulau Pinang. Kemudian pernah pergi berkhidmat di Sabah, reposting dan kembali semula ke Pulau Pinang. Baru 4 tahun. Wah, hari ni 2 kalilah kita dengar Pulau Pinang, Sabah, Pulau Pinang, Sabah, Pulau Pinang. Okey, Cikgu Hafilah juga mempunyai pengalaman yang lebih kurang sama dengan tetamu kita yang pertama tadi, iaitu Cikgu Nur Ashita. Okey, mengikut pada umur beliau, sudah tentulah kita tengok begitu banyak pengalaman yang telah beliau kutip sepanjang bergelar pendidik. Okey, sepanjang berkhidmat dalam sektor pendidikan untuk membimbing dan mendidik anak bangsa kita. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Hafilah, pegawai kaunseling kita dari College Vocational Seberang Perai. Okey, Cikgu. Saya nak tanyalah, apa agaknya antara kenangan-kenangan manis Cikgu Hafilah sepanjang bertugas sebagai seorang guru dan pegawai kaunseling? Sebenarnya sangat banyaklah kan, sebab saya pun ialah dah orang kata dah berumur, dah goal, selalu cakap dengan kawan-kawan dah goal. Okey, banyak kenangan manis, tapi yang paling manis ialah bila ada satu kumpulan pelajar, student lah, yang datang berjumpa dengan saya, tanya, cikgu, apa yang kami boleh bantu cikgu? Dan untuk pengetahuan jugalah, yang grup yang datang ni semua adalah ex-student UniKL seluruh Malaysia. Betul lah sungguh ni. Ya Allah. Saya dengar ni macam tumpang bangga jugalah. Maknanya mereka tidak melupakan guru-guru mereka dari zaman sekolah, dari zaman college ni. Walaupun dah masuk UniKL, masih tetap ingat cikgu-cikgu mereka yang hadir dalam journey pendidikan mereka yang lepas-lepas. Jadi itu salah satu kebanggaan lah untuk kami di sini UniKL tentang apa yang pelajar kita buat kepada bekas-bekas guru mereka. Itu antara kenangan manis yang boleh saya katakan memberi sumber inspirasi untuk orang lain, untuk pelajar lain, bahawa mengingati guru tu indah. Mengingati guru tu macam sesuatu yang buatkan kita sebagai guru ni teringat. Kan? Kita terpahat dalam kenangan dalam hidup kita. Sebab itu Cikgu Hafilah boleh ingat momen tersebut. Ya. Okey.
sepanjang cikgu bergelar pegawai kaunseling ni di College Vocational Seberang Perai, saya nak tanyalah, apa agaknya cabaran Cikgu Hafilah dalam membantu? Okay, kalau namanya pegawai kaunseling, selalunya kita dengan stigmanya iaitu kalau pelajar bermasalah, pelajar ada isu, akan pergi ke pegawai kaunselingnya dulu. Ataupun mungkin dia rujuk pada cikgu dia, cikgu dia akan rujukkan kepada pegawai kaunseling. Sefaham saya lah, okay, daripada pengalaman saya sendiri, biasanya pegawai kaunseling ni seorang yang sejuk, mata mandang, sedap je bila kita jumpa tu kita tenang. Macam saya tengok Cikgu Hafilah sekarang. Dari riak wajah, air muka, okay, nampak seorang yang kalau saya jadi student, saya suka nak jumpa cikgu selalu sebab saya dapat rasa ketenangan, rasa aura ketenangan tu. Bila kita nak share masalah, bila kita nak share apa-apa isu yang berlaku dalam diri kita. Jadi, boleh tak Cikgu Hafilah ceritakan sedikit sebanyak pengalaman menjadi pegawai kaunseling ni berdepan dengan... Okey, baiklah. Saya sekarang ni di College Vocational Seberang Perai. Yang dulu ada sekolah menengah teknik. First posting saya di sekolah menengah teknik Butterworth. Kemudian ke sekolah menengah teknik Seberang Perai. College Vocational Keningau. College Vocational Taiping. Jadi bagi cabaran bagi saya ialah biasanya yang technical link ni, kalau kita ikut ujian minat kerjaya, dia adalah orang realistik. Okay? Tapi yang masuk, yang ramai adalah orang sosial. Macam mana saya nak celik akal dia orang, nak bantu dia orang bahawa walaupun mereka orang sosial, sebenarnya mereka ada potensi, ada harapan untuk meneruskan kehidupan mereka lah, terutamanya bila bekerja. Sebab kalau kita tengok berdasarkan kepada ujian minat kerjaya, zaman saya dulu kita boleh pilih apa yang kita suka. Tapi sekarang tak macam tu. Sebab multi skill dan sebagainya, itulah bila dah masuk, dia orang nak balik ke sekolah lama sebab tak minat, takut dan macam-macam lagi lah. Tapi alhamdulillah, setakat ni walaupun mereka masuk dengan orang sosial, mungkin dengan result tidak menggalakkan, tapi sebenarnya saya sangat bangga ramai sudah pelajar first batch College Vocational Seberang Perai dah berada di Universiti Kuala Lumpur, MIIT contohnya kan. Okey. Betul menjadi satu kebanggaan. Ada di rata-rata lah sekarang ni yang first batch. Yang first batch. Okay. Bagi saya memang cabaran lah, lebih-lebih lagi sekarang kan kita tengok pelajar kita ni memang kalau tengok ujian minat kerjaya yang bagi Pulau Pinang pun sendiri untuk tahun 2021 paling tinggi adalah sosial 90 lebih. Okay, dan mereka inilah yang akan datang masuk ke kolej kami, yang lain dia punya trade facility. Okay? Tapi itulah cabaran sangat tinggi lah. Okay, alhamdulillah lah dengan sokongan pihak pengurusan dan juga pensyarah-pensyarah, mereka boleh stay kat sini dan meneruskan pelajaran ke peringkat ijazah. Itu yang saya rasa sangat gembira lah. Alhamdulillah, saya pun tumpang gembira dengar. Bila saya tak expect langsung, ini adalah salah satu cabaran yang ialah memang agak sukar. Ialah kita ni kalau daripada background lain kan, lepas tu nak belajar satu background yang totally lain daripada yang pernah kita belajar sebelum ni, definitely mendatangkan cabaran. Okay? Saya nampak dan saya sangat kagum dengan Cikgu Hafilah ialah kerana tanggungjawab, okay, Cikgu Hafilah telah berusaha sebaiknya untuk membantu mereka ni mengadaptasi, transform sikit-sikit, membiasakan diri, kan, daripada background lain untuk ke daripada sosial untuk ke bahagian realistik macam ni, macam college TVET seperti college vocational Seberang Perai ni. Saya tahu dia bukan benda yang mudah, tapi dengan bantuan, sokongan, kata-kata semangat, program-program yang telah saya percaya Cikgu Hafilah telah banyak melakukan banyak program untuk membantu student-student ni adapt lah, untuk adapt dengan pembelajaran di college Seberang Perai. Akhirnya membuahkan hasil.
mereka tamat belajar dengan jayanya. Selepas itu ada pula dia punya journey berikutnya, contohnya kat IPTA, salah satu tempatnya lah di UniKL. Okay? Jadi kita nampak continuation daripada kejayaan mereka di KV Seberang Perai ni, ada tempat hala tuju yang berikutnya, berkat daripada sokongan dan usaha serta bimbingan daripada Cikgu Hafilah juga. Terima kasih saya ucapkan, dan saya rasa ini adalah satu kerja yang bukan mudah. Tapi Cikgu Hafilah berjaya buktikan bahawa boleh dilakukan. Itulah memang macam mana nak kata, kalau kita dah jadi cikgu ni, benda susah tu kita cuba juga buat. Sampai nampak macam senang. Sampai kita boleh buat. Betul tak cikgu? Betul-betul. Okay. Itu baru dari segi cabaran. Okey. Daripada pengalaman-pengalaman cikgu sendiri, dah pergi merata ke Sabah, ke negeri-negeri lain, ke Pulau Pinang semula. Ada tak apa-apa lagi pengalaman berharga ataupun momen-momen indah sepanjang Cikgu Hafilah bertugas yang ingin Cikgu Hafilah kongsikan kepada kami? Okey, macam saya sebut tadilah, banyak momen-momen indah sebab ialah dah lama bertugas. Okey, yang saya nak tekankan sini, seperti saya cakap tadi kan, yang alumni datang offer, saya maklumkan pada diorang bahawa dari segi ilmu, insya-Allah cikgu-cikgu sudah ada ilmu, pensyarah sudah ada ilmu. Saya cuma minta diorang bantu untuk segi sasiah pelajar. Okay, sebab bagi saya ni, saya nampak macam gap tu dah jauh dengan student. Sebab diorang umur 16 tahun masuk ke vocational kan. 16 tahun, 17. Tapi saya ni dah 55. Gap tu sangat tinggi. Jadi saya sangat gembira bila diorang datang offer, dan diorang memang selalu datang. Kalau ada apa-apa, okey, sebab diorang panggil dengan saya Umi, ada apa-apa yang saya boleh bantu. Kadang-kadang diorang ada bilik di asrama, di kami, kolej kami sendirilah. Okey, diorang datang. Kalau ada isu pelajar ke, diorang datang membantu. Itu yang saya rasa sangat gembira lah, sebab saya tengok daripada keadaan sekarang dengan umur, dengan gap tu kan, macam agak orang kata mungkin nak memahami remaja. Macam agak susah. Tapi dengan willing diorang tu come back to give back, saya rasa sangat gembira lah, dan saya tak pernah menyangka bahawa saya akan ada tim yang boleh membantu anak-anak bangsa kita lah terutamanya. Alhamdulillah, bagus sekali Cikgu Hafilah. Macam saya rasa ia satu usaha yang baik lah. Macam you cakap tadi, come back to give back. So those are your ex students came back to you to give back to your current students. Betul tak? Menyalurkan pertolongan sebegitu rupa untuk memudahkan tugas ataupun membantu untuk support lagi tugas Cikgu Hafilah sebagai pegawai kaunseling di KV Seberang Perai. Okey, boleh tak Cikgu Hafilah beri sedikit pandangan berkenaan dengan kursus TVET? Okey, berbanding berkenaan kursus TVET ni, supaya kita kat sini selain sembang-sembang, kita kalau boleh nak jugalah bagi pendedahan, awareness tentang TVET ni. Kita nak perkayakan lagi pemahaman masyarakat tentang kursus TVET. Hala tuju, apa potensi yang ada. Okey, boleh tak Cikgu Hafilah kongsikan dengan kita? Okey, baiklah. Saya berdasarkan pengalaman saya dengan pelajar saya di kolej, di Sekolah Menengah Teknik lah. Sebab saya kita orang sosial dan saya banyak belajar. Dan kalau ikut apa yang kita dapatlah sebagai kaunselor dan sebagainya kan, kalau untuk negara yang sedang membangun macam negara kita sekarang, kita sangat perlu pelajar masuk dalam bidang TVET ataupun dalam ujian minat kerjaya kita sebut realistik. Sangat perlu. Okay, sebab bila adanya pelajar realistik ni, dia create benda-benda baru, kemudian secara automatik kan dia akan memberi peluang pekerjaan kepada bidang-bidang lain. Cuma realistik ni dia agak strong, tapi benda tu kita boleh boleh belajar. Boleh belajar. Jadi by hook or by crook kena suka. Okay, kita tak boleh macam zaman-zaman dulu kita taksub dengan
trait kita. Contohnya kita orang sosial, kita nak kerjaya sosial. Dan untuk pengetahuan jugalah, Okey. pelajar-pelajar saya memang ramai di Universiti Kuala Lumpur dan anak saya yang last pun setengah praktikal lah daripada business, UniKL Business. UKM Business School, UBIS. Okey. Okay, tapi sebenarnya sebelum tu dia orang ada di sekolah menengah teknik. Kedua-dua anak saya di sekolah menengah teknik sebab saya sangat yakin bahawa trade ataupun pilihan tu adalah terbaik untuk dia orang. Walaupun mereka sebenarnya dua-dua orang ada mechanical, tapi selepas tu dia orang pergi ke bidang yang lain, itu bagi saya tidak ada masalah. Okay, yang penting ada basic technical tu. Ya, betul. Dan memang anak saya pun cakap, sebab yang anak saya yang pertama tu kalau dia tidak masuk Universiti Pertahanan, dia akan buat foundation di Kuala Nerang. Okey, di Kuala Nerang, ya. Tapi sebab dia dapat Universiti Pertahanan, dia daripada sekolah, dia last batch sekolah menengah teknik likas. Okey. Dan anak saya yang kedua last batch sekolah menengah teknik Seram Perai lah. Okay. Dua orang adalah mechanical, tapi sekarang diorang tidak bidang diorang, tapi dengan adanya basic yang cantik, diorang boleh pergi terbang ke mana-mana sahaja. Okay? Berbeza. Memang banyak betul lah. Saya boleh nampak terus dia punya kelebihan kat situ. Memang sebenarnya kita memang kena perkasa dan perkasakan lagi bidang TVET ni. Saya tengok sebenarnya daripada musim PKP hari tu lah kan. Mana yang ada hard skill dari bidang TVET, mereka boleh menjana pendapatan daripada skill yang mereka ada tu tanpa perlu bergantung dengan kata nak kena pergi mohon kerja sana, pergi ke organisasi situ sini, membantu bisnes lain, kerja dengan orang lah, senang cerita makan gaji ke apa ke, tanpa perlu buat tu semua. They can be independent on their own with their own skill. Itu antara kelebihan TVET yang saya rasa kita patut ketengah, kita patut wawarkan, kita patut perkasakan supaya kalau jadi apa-apa, kita ada skill yang boleh membantu kita untuk menjana pendapatan, menyara keluarga, supaya kita tak terus total loss kan. Macam anak Cikgu Hafilah sendiri, dari bidang TVET ke arah bukan TVET. Okay, maksudnya dia masih tetap boleh apply skill yang dia belajar daripada sekolah teknik tu di Universiti UniKL, tapi secara apa kata orang berlainan sikitlah dia punya jalan tu. Walaupun bukan TVET juga, tapi ada jalan untuk dia aplikasikan balik apa saja skill yang telah dipelajari semasa dalam kursus TVET yang telah diambil sebelum ni. Okey, jadi untuk itu boleh tak Cikgu Hafilah berikan sedikit ucapan sebelum mengakhiri sesi kita. Kalau boleh banyak lagi nak cerita dengan cikgu ni, tapi masa sangat mencemburui kita. Okey, kata-kata akhir, ucapan bersempena Hari Guru dan untuk semualah yang sedang menonton yang mengenali dan tidak mengenali Cikgu Hafilah di sini. Okey, pertamanya saya nak ucapkan selamat Hari Guru lah pada rakan-rakan guru dan juga kepada guru-guru kita lah yang masih ada ataupun dah tiada. Dan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Cuma pesanan terakhir saya lah, baik group sekarang ni anak-anak kita mesti digalakkan untuk belajar. Sekurang-kurangnya ada diploma lah, sekiranya mereka tidak mahu ketinggalan. Okay? Jadi lepasan XPM contohnya kan banyak peluang. Okay? Tak seperti zaman saya dululah, ataupun zaman mungkinlah ada yang rasanya saya lah paling goal lah kat sini kan. Baik group kena ada ilmu. Bila ada ilmu, tahulah di mana-mana pun kita boleh hidup. Okay, jadi pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada UniKL lah sebab memberi peluang bukan kepada anak saya, tetapi kepada anak-anak didik saya daripada Sabah. Okay, melayan sangat bagus. Okay, ambil di airport dan kita pernah buat lawatan masa di Sabah lah, ada program top 10 student, bawa pelajar, bawa ibu bapa kan untuk memberi membuka minda mereka bahawa peluang ni jangan diabaikan. Okay? Sekarang ni tak ada isu susah, okay, miskin, tak boleh berilmu. Betul. Sebab secara peribadi lah, saya peribadi
UniKL banyak membantu, MARA banyak membantu. Jadi berilah peluang pada diri sendiri untuk dapat ilmu untuk masa depan. Dan bagi saya lah, anak-anak TVET ni selalu saya kongsi dengan student saya. Anak-anak TVET ni bukan sahaja anak emas ibu bapa dia orang, tapi adalah anak emas negara. Di tangan kamulah kita mengharapkan untuk pembangunan negara kita. Dan yang terakhirlah saya nak kongsi kata-kata yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan PM kita, mengejar ilmu mestilah menjadi usaha seumur hidup. Dan yang lebih penting, ia perlu dipelengkap dengan nilai dan peribadi yang benar. Kena menuntut ilmu. Terutamanya lah dalam bidang TVET lah, bukan sebab saya ni berada di college vocational, tapi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang ibu, saya nak semua anak-anak remaja, terutamanya anak bangsa saya, maju ke hadapan, ada semangat, ada matlamat untuk membantu kami lah, membantu kami yang orang kata satu hari nanti akan meninggalkan dunia pendidikan, akan hidup seperti orang awam yang lain lah. Itu saja. Sekali lagi terima kasih pada UniKL sebab memberi peluang untuk perkongsian pada petang ni lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hafilah. Saya sungguh terinspirasi betul dengan kata-kata terakhir, semangat, kata-kata nasihat daripada Cikgu Hafilah untuk kita semua. Okey, especially yang dikongsikan, ada yang disebut tu tentang pelajar TVET ni bukan sekadar anak emas pada keluarga mereka, malahan dia adalah anak emas kepada negara. Okey, nak bagi tahu betapa pentingnya, okey, betapa tak ruginya kalau kita venture dalam peluang khusus TVET ni. Okey, terima kasih banyak Cikgu Hafilah. Okey, saya rasa kita akan berehat sebentar. Okey, selepas ini kita ada satu lagi negeri. Okey, kali ini ramai cikgu yang akan join kita. Dari negeri mana? Okay, kita akan tahu selepas ini. See you guys. Apa orang Terengganu kena masuk UniKL? Apa ya? Mai koyak kamu. Nombor 1, UniKL bawah marah. Sebulan allowance budak UniKL diploma 630, degree 700. Yang kedua, UniKL ada 12 kampus. Ada lebih 139 program. Mu nak benda? Ada belaka? Oh 3. UniKL ni canggih boh. Tak pakai dah projector boh. Pakai smart board. Kok screen besar tekan ha. Nombor 4, campus lifestyle. Mu tengok UniKL sebelah mall. Dalam UniKL ada gym. Mu tengok budak UniKL combo gana macam konsert boh. Nombor 5, mu pernah bayang kok mu ada kawan Mak Saleh, mu ada kawan orang Arab, mu ada kawan orang Korea. Kat UniKL ada boh. Bukan hak tu je, mu boleh pergi belajar luar negara. Sedap tak sedap? Dah betul benda lagi. Jom